Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وسلك طريقه واستنى بسنته ومن اهتدى بهداه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. Al-Fadil, pengusi kita, Al-Fadil, Tuan Imam, pengusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimi muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah dan mengucapkan banyak-banyak tahmid alhamdulillah di atas segala limpah rahmat kurnia yang Allah berikan kepada kita pada setiap waktu dan setiap masa. Semoga dengan bersyukur itu Allah akan menambahkan lagi macam-macam nikmat, rahmat, limpah kurnia, anugerah yang kita perlukan dalam hidup ini dari dunia sampai ke akhirat nanti. Alhamdulillah dan syukur pada Allah sekali lagi sebanyak-banyaknya kerana kita diberi sihat wal afiat. Dan pada pagi ini kita diberi kekuatan oleh Allah untuk sama-sama menunaikan solat subuh berjamaah. Semoga amalan solat ini dapat Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita terus melaksanakannya dan kita memohon kepadanya jua supaya semua amal yang kita lakukan adalah diterima oleh Allah dan dijadikan amal soleh dan akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhirat nanti. Sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya kerana Allah telah memilih kita sebagai orang Islam dan diberi iman. Ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita dan kita adalah orang yang di antara orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima iman dan Islam. Dan iman Islam ini Allah tidak beri kepada semua orang. Namun Allah beri kepada orang yang Dia kehendaki. Kalau kita tengok zaman Rasul pun tidak semua orang beriman. Ada yang beriman, ada yang tidak. Alhamdulillah kita berada di akhir zaman ini, Allah beri iman kepada kita dan kita syukur banyak-banyak kerana dengan iman inilah kita akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya ucap terima kasih banyak kepada pengusi dan ahli jawatan kuasa, Tuan Imam dan semuanya pada pagi ini yang telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit sebanyak dalam kuliah subuh hari pagi ini. Saya yakin dan percaya bahawa semua kita banyak mengetahui ilmu dan juga banyak beramal dan banyak melaksanakan dalam hidup ini. Mungkin apa yang saya akan kongsikan ini adalah satu perkara yang biasa sahaja yang tuan-tuan biasa dengar dan juga mungkin tuan-tuan juga biasa menyampaikannya kepada masyarakat. Tuan-tuan sekalian, tajuk yang saya akan bincangkan pada pagi ini ialah berdasarkan kepada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur.
Maksudnya, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat menolong pula bapanya walau sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah tetap benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya dengan kehidupan dunia dan jangan kamu sampai terpedaya oleh penipuan dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita Al-Quran dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis-hadisnya dan sirah perjalanannya dan sunnahnya kepada umat Islam. Dan antara ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran ialah tentang kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang setiap kita melaluinya. Dan kehidupan ini akan berakhir pada satu titik waktu, iaitu ajal. Dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita supaya kita beringat dan bimbang ataupun gerun ataupun takut dengan suatu hari yang kita akan sampai di situ. Setiap orang akan sampai, tidak dapat mengelakkan diri walau bagaimana usaha dan cara sekalipun. Wattaqau wakhshaw yauman la yajzi walidun an waladi. Allah peringatkan kita satu hari yang pada hari itu seorang bapa tidak akan dapat menolong anaknya. Begitulah juga anak tidak akan dapat membantu bapaknya walau sedikit pun. Masing-masing tidak akan dapat berbuat apa-apa untuk menolong orang lain. Hatta bapa sendiri, hatta anak sendiri tidak dapat menolong apa-apa. Allah Subhanahu wa taala letak bapa dengan anak atau ibu dengan anak sebab bapa adalah akan tidak akan melepaskan untuk menolong anaknya dalam situasi apapun. Begitulah juga seorang ibu akan memberi perhatian kepada anak walau dalam situasi apapun. Tetapi hari tersebut, iaitu pada hari akhirat, bapa dan juga ibu tidak dapat menolong anaknya untuk apa-apa pertolongan. Hal yang sama, anak tidak akan dapat berbuat demikian. Sama juga. Ini adalah satu hari yang sangat dahsyat dan sangat menggerunkan. Kerana itu Allah memberi peringatan kepada semua hamba-Nya, khasnya kita sebagai seorang Muslim. Wattaqau, ittaqullah wakhshaw yauman la yajzi walidun an waladi. Untuk mengelakkan hari yang begitu dahsyat dalam hidup, maka Allah Subhanahu wa taala minta supaya takwa. Ittaqau ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Hendaklah kamu bertakwa kepada Tuhan kamu. Takwa akan dapat menyelesaikan semua masalah. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke syurga. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bimbing manusia dengan Al-Quran melalui ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya betul-betul bertakwa kepada Allah. Apabila seorang itu bertakwa kepada Allah, maka perjalanan hidupnya akan selamat. Perjalanan hidupnya dikawal dan dijamin oleh Allah sampai ke akhirat. Kita hidup di dunia ini tidak seberapa waktu sahaja. Hanya beberapa detik sahaja. Malah sangat singkat. Malah dibandingkan perjalanan hidup kita berada di dunia ini, samalah seperti orang yang berteduh di bayang. Apabila berjalan pergi ke satu tempat, dia letih, dia singgah di satu tempat dan berteduh di bawah bayang. Sama ada pokok atau sebagainya. Lepas dia berhenti penat, dia akan berlalu. Dia akan pergi menyambungkan perjalanannya. Itulah bayangan hidup yang diberi gambaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sekejap sahaja. Namun dalam sekejap ini ramai pula orang yang tertipu dengan dunia yang sementara. Ramai orang yang lalai daripada kehidupan yang sebenar. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan kamu berada di dunia ini sampai ditipu atau tertipu dengan dunia ini. Wala taghurrannakum billahil gharur, dan juga jangan kamu tertipu sampai kamu tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ayat yang kita baca pada hari ini, pagi ini, adalah memberi peringatan kepada kita supaya kita hidup ini jangan tertipu. Tertipu dengan dunia sehingga kita tertipu lupa Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu perkara yang sangat penting kepada kita semua supaya kita benar-benar memahami kehidupan ini. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang lain, iaitu dalam surah Al-Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Faman zuhziha 'anil nar wa innama tuwaffawna ujurahum wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, yang bernapas, yang bernyawa pasti akan merasai mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kamu akan disempurnakan ganjaran kamu pada hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sesiapa yang dijauhi daripada neraka, api neraka, dan dimasukkan ke syurga, faqad faz, maka orang itu adalah orang yang sebenar-benarnya telah berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan, kemewahan, kesenangan yang ada di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran adalah kalamullah, dan Allah Subhanahu wa taala bercakap tepat dan benar. Wa man asdaqu minallahi qila, dan tidak ada lagi ucapan yang paling tepat, yang paling benar selain daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup, tak kira manusia atau apa aja, za'iqatul maut akan merasai mati, akan menemui ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal, maka ajal itu tidak dipercepatkan ataupun diperlambatkan, diperlewatkan, dan ia akan tetap berlaku. Ajal tidak boleh dipindah. Ajal kita pun tidak akan dipindah. Ajal kita pun tidak akan dibuang dan sebagainya. Tetapi ajal tetap berlaku. Apabila dia berlaku, sesaat pun tidak terdahulu dan sesaat pun tidak terkemudian. Tepat begitu. Dan setiap orang yang duduk di dunia ini tidak dapat lagi daripada melakukan pekerjaan, melakukan amalan, melakukan perbuatan. Setiap pekerjaan, perbuatan, amalan itu ada ganjaran atau balasan. Ganjaran yang baik atau sebaliknya buruk. Oleh kerana itu, Allah memberi penegasan kepada kita, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pasti kamu akan diberi ganjaran pada hari kiamat dengan sepenuhnya. Sepenuhnya. Tidak dikurangi. Di dunia ini, seseorang telah mendapat ganjaran dia atau balasan dia di dunia, tapi tidak penuh.
Allah tangguhkan sebahagiannya di akhirat nanti. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita banyak ayat lain, antaranya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal baik walaupun kecil sebesar zarrah, dia akan tengok amalan itu, akan diberi ganjarannya, akan tengok di dunia. Dan kalau tak dapat tengok di dunia, sempurna, Allah akan sempurnakan kepadanya di hari akhirat nanti. Allah akan tayang kepada dia, Allah akan memperlihatkan kepadanya, Allah akan beri ganjaran kepadanya kalau yang baik. Sebaliknya yang buruk juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan dengan kadar yang kecil atau yang besar, mengikut apa yang telah dilakukan kalau sekiranya seseorang itu tidak mendapat keampunan dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, dalam satu ayat ini banyak Allah sebut siapa yang berjaya. Orang yang hidup di dunia tetap ingin kejayaan. Dan orang yang berjaya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ialah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang berjaya betul-betul ialah orang yang telah dijauhkan oleh Allah dari nerakanya, dari apinya yang dahsyat, dan dimasukkan ke syurga. Itulah orang yang berjaya. Faqad faz, sebenarnya berjaya. Semua orang yang hidup di dunia ini ingin kejayaan dan tidak mahu rugi. Bahasa yang mudah, nak berjaya tak mahu rugi. Dan siapa yang berjaya ialah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak terpedaya dengan godaan-godaan yang ada di dunia. Walau bagaimanapun dunia yang ada ini adalah untuk kita guna pergi menjadi bekalan untuk akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebut di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Allah cipta mati dan juga hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala mencipta mati, membuat mati dan juga hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu, untuk mencuba kamu, untuk ibtila kamu. Siapakah di antara kamu melakukan amal yang terbaik dalam kehidupan dan juga dalam menempuh kematian? Siapa di antara kamu melakukan amalan terbaik? Ahsanu amala, bukan amalan banyak, amalan baik. Ada orang nak buat banyak amalan, bagus, tapi Allah nak yang terbaik. Ini dua perkara yang perlu kita renung balik. Ada orang yang nak buat banyak amalan yang nak dilakukan. Pastikan amalan yang kita nak lakukan itu ahsanu amala, amalan terbaik. Dalam menerangkan ayat ini, Al-Fudail bin Iyad menerangkan ahsanu amala, dia tafsir akhlasuhu wa aswabuh. Akhlasuhu makna yang paling ikhlas, wa aswabuh yang paling tepat. Orang bertanya kepada beliau, ya Aba Ali, wa ma akhlasuhu wa ma aswabuh, apakah yang lebih ikhlas dan apa yang lebih tepat itu? Beliau memberitahu, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaba lam yuqbal, wa idza kana sawaba wa lam yakun khalisa lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba. Amalan yang dilakukan oleh setiap insan, khasnya orang mukmin, apabila amalan itu ikhlas tetapi tidak betul, tidak diterima. Kalau sekiranya amalan itu betul, tidak ikhlas, juga tidak diterima. Sehingga amalan itu perlu ada ikhlas dan
betul. Al-khalis, yang ikhlas, an yakuna lillah. Amalan tersebut perlu dilakukan kerana Allah. Was-shawab an yakuna ala sunnah. Yang betul ialah mengikut sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu, mana-mana amalan pastikan ada dua perkara ini atau dua syarat ini kita sebagai orang Islam. Iaitu an yakuna lillah, hendaklah amalan itu dilakukan kerana Allah. Dan yang kedua, mengikut sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah mengutus Rasul adalah untuk menjadi contoh dalam semua amalan, dalam semua kegiatan hidup manusia. Sebagaimana sering kita dengar ayat yang dibacakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kamu pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam itu contoh terbaik bagi mereka yang mengingati Allah, beriman dengan Allah, mengharapkan Allah, dan juga beriman dengan hari akhirat dan ingin mengingati Allah banyak-banyak. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syarat supaya amalan seseorang itu, khasnya amalan yang kita lakukan, supaya Allah menerimanya. Kerana itulah dua syarat ini perlu ada berganding antara satu sama lain supaya amalan kita walaupun sedikit tapi dia ahsanu amala. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang dalam kehidupan kita ada yang tak perasan bahawa amalan yang dilakukan itu tak betul, tetapi dia merasai itu yang amalan yang baik. Ini perlu kita cek amalan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Quran, golongan tersebut iaitu merasakan amalan yang bagus, amalan yang baik, tetapi tidak berlandaskan kepada ajaran Islam, iaitu ikhlas dan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabun annahum yuhsinuna sun'a." Yang bermaksud, inginkah aku menceritakan kepada kamu orang yang paling rugi hidupnya di dunia ini? Akhsarina a'mala, amalan yang sangat rugi dalam hidup dia, hidup di dunia ini, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang melakukan amalan di dunia ini menyimpang atau sesat daripada jalan yang sebenar. Wa yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka bahawa mereka telah berbuat amalan yang bagus. Ini perlu kita perhatikan supaya amalan-amalan yang kita lakukan itu bertepatan dengan syariat Allah dan sebelumnya adalah dilakukan dengan penuh ikhlas terhadapnya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita dalam hidup ini, sebagaimana yang kita dengar ayat tadi, banyak kita dilalaikan dalam kehidupan kita ini. Kita dilalaikan, kadang-kadang dilalaikan oleh harta benda kita, dilalaikan oleh keluarga kita, dilalaikan oleh kehidupan kita, pekerjaan kita dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faman yaf'al dzalika wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Allah Subhanahu wa taala panggil, seru orang-orang yang beriman. Tuan-tuan sekalian,
Dalam ayat ini Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Ini adalah seruan yang paling mulia kepada orang yang beriman. Panggilan ini adalah, seruan ini datangnya dari Allah. Allah memanggil hambanya yang beriman dengan panggilan yang paling Allah sukai, yaitu iman. Allah panggil orang-orang yang beriman dengan panggilan kasih sayang. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi orang mukmin. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya yang mukminin dengan seruan, ya ayyuhallazina amanu. Apabila kita membaca Al-Quran, kita jumpa ayat seruan Allah, ya ayyuhallazina amanu, ayat itu sebenarnya diadreskan kepada kita, dialamatkan kepada kita, ditujukan kepada kita, biar kita terasa. Kita terasa dipanggil oleh Allah. Apabila kita membaca Al-Quran, jumpalah mana-mana ayat, ya ayyuhallazina amanu, kita biar merasai ini adalah ayat yang Allah panggil saya. Ayat yang Allah seru saya. Ayat yang Allah seru saya, dan saya adalah di antara orang yang dikasihi dan disayangi oleh Allah. Apabila kita berjumpa dengan ayat-ayat seruan seperti ya ayyuhallazina amanu, ataupun yang awal saya baca tadi, ya ayyuhannas, wahai manusia, itu semua adalah ayat-ayat yang memberi gambaran kepada kita. Lepas itu ada arahan. Sama ada arahan itu untuk kita lakukan atau untuk kita tinggalkan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang Allah kasihi, wahai orang yang Allah sayangi. Allah sayang dia beriman. La tulhikum amwalukum, kamu jangan dibinasakan oleh harta benda kamu. Wala auladukum, dan juga anak-anak kamu, an dzikrillah, daripada mengingati Allah. Jangan sekali-kali sampai di situ. Wa may yaf'al dzalik, dan siapa yang melakukan hal yang demikian, dilalaikan oleh harta benda dan anak pinak, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang itu orang yang sangat-sangat rugi, golongan yang rugi. Hidup di dunia ini, rasul malnya, modalnya adalah mengingati Allah. Karena itu Allah sebut dalam ayat yang saya baca tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik bagi orang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, dan orang ingin mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Mengikuti Rasulullah ialah zikrullah. Mengikuti ajaran Rasulullah ialah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebut ini boleh buat, kita turut buat kalau kita mampu. Maka amalan yang kita buat mengikut ajaran yang Rasulullah bawa itu adalah zikrullah. Ada amalan perbuatan yang Rasulullah larang, kita tak buat. Kenapa kita tak buat? Ikut Rasulullah, itu adalah zikrullah. Bukan zikrullah itu hanya terbatas di segi ucapan kita subhanallah, subhanallah, atau Allahu akbar dan sebagainya. Bukan setakat itu. Tetapi semua kegiatan hidup kita yang kita lakukan mengingat berdasarkan pada ajaran Islami dibawa oleh Rasulullah adalah semuanya kepatuhan kita itu termasuk dalam mengingati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia yang paling dia suka ialah selain daripada anak dia, harta dia. Selain daripada anak dia, harta dia, pasangan dia. Dalam hubungan ini Allah menyebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Hendaklah kamu infakkan anugerah limpah kurnia harta benda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu sebelum kamu didatangi mati. Apabila manusia yang tidak sempat atau tidak nak melakukan infak walaupun sedikit dalam hartanya, maka apabila saat kematian datang
dia akan berkata kepada Allah, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, aku minta denganmu supaya engkau berikan tempoh kepadaku sedikit saja. Fa as-saddaqa, aku nak beri sedekah. Wa akum minas salihin, dan jadikanlah aku di kalangan orang-orang salihin. Tak minta banyak, sikit masa. Sebab dalam hal ini, seseorang itu dalam ayat ini Allah tak cerita dia minta nak salat, dia tak minta nak pergi haji, tak minta nak buat umrah. Itu lama masa. Nak salat pun lama. Tapi sedekah boleh buat dengan sekejap. Namun walaupun masa itu diminta hanya sedikit saja, sekejap saja, Allah sebut, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan memberi tangguh kepada seseorang apabila telah sampai ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah sangat tahu dengan apa yang kamu kerjakan selama ini. Tuan-tuan, ini adalah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran. Rasulullah sampaikan kepada sahabat, sehingga ayat tersebut sampai kepada kita hari ini, dan insya-Allah sampai bila-bila, sampai ke hari kiamat. Ayat yang sama dibaca oleh Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah membacanya kepada para sahabat dan seterusnya. Ayat tersebut sampai kepada kita, dan ayat-ayat inilah yang kita perlu renung di dalam hidup kita. Semoga kita semua berada di dalam jaminan Allah, dalam kawalan Allah, dalam pemeliharaan Allah, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, sedikit apa yang kita baca dalam Quran, kalau kita perhatikan, dia memberi keinsafan, memberi ilmu, memberi panduan, memberi teladan kepada kita supaya kita hidup sebagai orang yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, semoga kita semua, kita mari berdoa kepada Allah supaya Allah meredai kita, supaya Allah menerima kita walaupun kita banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin sedar ataupun tidak. Kita memohon kepada Allah supaya mengampun kita. Kita memohon kepada Allah supaya mengampun kedua ibu bapa kita. Kita memohon kepada Allah supaya mengampun pasangan kita dan ibu bapa pasangan kita. Kita memohon kepada Allah supaya mengampun anak-anak dan zuriat kita. Kita memohon kepada Allah mengampun sahabat taulan dan teman kita. Kita memohon kepada Allah supaya Allah mengampun guru-guru kita yang telah banyak berjasa dan berbudi kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah supaya memberi keampunan kepada seluruh umat Islam, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan dunia ini. Semoga kita semua diterima oleh Allah dan mendapat keampunan Allah dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah supaya Allah masukkan kita dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya rasa itulah perkongsian kita pada pagi yang mulai ini, yang baik dari Allah, dan semuanya adalah limpah kurnia Allah. Kalau ada kesalahan, kelemahan, itu adalah daripada saya yang dhaif lagi hakir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucap terima kasih kepada semua pihak, pengurusi dan ahli jawatan kuasa, tuan imam kita dan para hadirin hadirat sekalian yang telah memberi ruang pada saya untuk berkongsi pada pagi yang mulai ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.